sampai bila-bila tidak boleh salahkan syaitan. Saya minta maaf lah ustaz, ini semua gangguan syaitan. Syaitan kata aku lama dah tinggalkan kau. Kau sendiri nak jadi jahat, kenapa kau salahkan aku? Bisikan-bisikan yang datang daripada jiwa kita, pergilah, jomlah. So iblis tak masuk campur pun, kita sendiri sometimes. So ya Allah, lindungi dari diri aku daripada gangguan luar, dan lindungi diri aku daripada aku sendiri kadang-kadang boleh terjebak dengan benda yang jahat ataupun tidak baik. So nampak kelebihan dua-dua surah itu. Bukan sekadar dibaca, ditiup seperti amalan yang diajarkan, tetapi dibaca dengan penuh kefahaman. Tuan-tuan bila baca, tuan-tuan faham, rasa lain. Saya yakin lepas ni kalau tuan-tuan baca surah Al-Falaq, tuan-tuan punya feeling lain. Sebab kita tahu, kita protect kita punya diri. Bila baca An-Nas, kita tahu kita protect daripada kita sendiri jadi jahat. Saya nak tanya tuan-tuan, Fir'aun itu daripada jenis apa? Daripada jenis manusia kan? Betul kan? Fir'aun daripada jenis manusia. Syaitan pun selut dengan dia tu. Selut, surrender. Because syaitan sejahat-jahat dia tak pernah mengaku diri dia Tuhan. Tak pernah. Fir'aun kata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Nah, sekarang siapa yang jahat? Manusia lah. Manusia boleh jadi jahat macam tu. Betul kan? Masa tu iblis pun kata, alamak bro, aku surrender dengan kau ni, kau lagi hebat aku. Sorry, aku minta diri dulu dia. Pandai-pandai kau esok. Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan jasad si Fir'aun ni supaya jadi orang tengok, kau rasa kau Tuhan, kau tengok Tuhan apa, sudah jadi mumia sekarang. Jadi nak faham, wa yu'allimuhumul kitab, faham Alkitab itu Al-Quranul Karim. Tuan-tuan lihat Al-Quran adalah kitab yang tiada keraguan dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah satu kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Tuan-tuan, mana ada satu buku atas dunia ini pengarangnya di dalam mukaddimah beritahu secara terang-terang bahawa inilah satu buku yang tak pernah ditulis oleh siapa-siapa dan mustahil tuan-tuan bertemu kesalahan, kesilapan dalamnya. Ada jumpa buku macam tu? Ada? Mana ada. Ini adalah usaha yang kecil-kecilan ataupun usaha awalan. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada sebarang teguran, sebarang kesilapan, ini adalah tidak dapat lari manusia tidak. Jadi dia bagi excuse dekat mukadimah tu, kalau janganlah lihat buku tu sempurna, tetapi lihatlah buku itu adalah satu usaha awalan daripada manusia. Tapi Al-Quran tak begitu. Awal-awal lagi, dzalikal kitabul la raiba fihi. Ini satu kitab tiada keraguan. Dia sudah chop siap-siap. Ini kitab tak ada keraguan. Siapa rasa ada keraguan, bawa main sini. Kat mana kau ragu? Which part is not clear? Bagi sini. Kalau kau rasa Quran ni biasa-biasa, cipta Quran lain. Nak tengok? Sebab itu kita beritahu pada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang beragama Kristian, yang berpegang dengan Injil. Injil ini bahasa asalnya ialah Hebrew, bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Berapa ramai penganut agama Kristian hari ini dia memiliki kitab Injil dalam bahasa Hebrew, dan berapa ramai pula yang faham bahasa Hebrew. Yang ada semula versi-versi terjemahan, dan terjemahan ada banyak jenis terjemahan. Dan setiap terjemahan itu tak sama pula antara satu sama lain, sebab sudah ada perasaan-perasaan tertentu di dalam mengubahkan ayat-ayat yang ada dalam Injil. Kita lihat Al-Quran bahasa Arab, kita ada terjemahan betul, tapi the originality Al-Quran masih ada lagi. Macam mana tu turun 1500 tahun dahulu, begitulah ada pada kita. Satu dunia Al-Quran yang sama. Sekarang tanya balik, mana agama yang lebih accurate, mana agama yang lebih terpelihara? Itu aja. Tak payah cakap panjang-panjang. Kan? Kita mesti ada sumber kan? Mana sumber awak? Cakap. Ini sumber kita. So Al-Quran kitabullah.
So nak menjadi seorang pendakwah, nak mengajak orang kepada Islam, mesti lihat daripada sudut-sudut Al-Quran, apa kekuatan yang boleh kita bina untuk mengajak orang kepada Islam, mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. So, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang masih ada di hadapan sana. Jadi bila saya sebut dakwah bil hal, maksudnya tingkah laku kita, budi bahasa kita, kan? Kita tengok orang bukan Islam. Bila tengok orang bukan Islam, kita mesti lihat ini adalah aset saya untuk saya masuk syurga. Jangan lihat dia tu kafir, dia tu najis, tak bersih, nak hulur tangan, nak salam pun takut. Sebab apa? Boleh ke Ustaz salam dengan diorang ni, takut diorang ada makan benda-benda, kan saya nak berwuduk lah, apa susah lah Ustaz. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kau makan riba sekian lama, kau tak pernah tanya rasa pula kau berdosa. Betul kan? Bila masa Islam kata excuse untuk makan riba, at least yang khinzir tu ada tak keadaan tertentu, dalam keadaan darurat boleh makan. Boleh tuan-tuan kata saya terpaksa makan riba Ustaz sebab sekarang darurat. Tak boleh. Tak boleh kan? Jadi kita mesti melihat kasih sayang mengatasi segala-galanya. Orang Islam, pertama sekali saya nak mengajak tuan-tuan, kita boleh menawan hati orang lain dengan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitulah. Cukup penyayang Rasulullah ni. Pokok kayu pun bagi salam ke Rasulullah, tuan-tuan. Jangankan manusia, sahabat-sahabat merindui untuk menatap wajah Rasulullah, untuk duduk bersama Rasulullah. Bahkan binatang, pokok kayu yang tak bernyawa pun berharap untuk dapat mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah lalu berjalan dengan sahabat-sahabat ni, apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah lalu dengan sahabat ni, Sayyidina Ali meriwayatkan masa Rasulullah jalan dengan Sayyidina Ali berjalan dengan Rasulullah jalan, Rasulullah bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Rasulullah jawab salam, Waalaikumsalam. Ini tak ada orang ni, semua pokok kayu kat depan, batu, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Pokok kayu bagi salam kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baik, semua makhluk sayang kat kita, tuan-tuan. Allah akan tundukkan alam ini untuk kita, tuan-tuan. Jangan pula lepas ni balik kejap lagi lalu Pak Haji lalu kat bawah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau ada macam tu, salam lah, tuan-tuan. Tentang jumpa atau tidak Jumaat depan tak tahu, Allahu alam. Salam lah, siap-siap. Sebab tu saya percaya kadang orang-orang tua kita ni kan, dia punya argument atau dia punya alasan-alasan tu make sense, kata orang. Tuan-tuan perasan tak, kalau kita dari sini katakan saya nak pergi ke Segamat contohnya kan, saya pergi Segamat, masa nak pergi ni rasa lama sangat, tapi balik sekejap je, biasa kan? Sebab tuan-tuan, orang tua cakap masa begini semua nak bagi tanya khabar kat kita, kita tak perasan. Semua tanya khabar, mana tu, Assalamualaikum, mana tu, semua menegur. Jadi yang kita tak perasan kan, kita tak perasan sebab dia menegur, sebab dia alam kan. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka juga ada kehidupan. Masa balik dia tak kisah dah lah, sebab dia dah tegur tadi. Benda tu betul tak berlaku kan? So taklah menjadi rukun wajib percaya kan, dan tak siapa-siapa tak percaya jadi terkeluar Islam, tak ada. Tapi nak kata barangkali ada kemungkinan. Rasulullah lalu semua pokok kayu bagi salam. Rasulullah, sahabat-sahabat buatkan Rasulullah mimbar baru daripada pokok lain, pokok dengan kayu lain. Pokok kayu yang lama tu menangis, Rasulullah dengar. Yang Rasulullah duduk bersandar kayu lama tu, pokok batang kayu lama tu, dia menangis. Rasulullah dengar bunyi apa, dia tak menangis. Rasulullah bangun pergi dekat kayu tu, Rasulullah usap dia. Boleh tak bayangkan betapa kasihnya Rasulullah SAW. Sejahat-jahat manusia di Mekah, di Madinah ni, tuan-tuan, Abdullah bin Ubay bin Salul, sebab dia ketua munafikin. Kita musuh yang terang-terang ni kita boleh hadapi, cuma kadang-kadang musuh dalam lipatan ni, musuh dan selimut, guntingan lipatan itu kan banyak. Kalau nak kira, saya pun luka banyak kat belakang ni, sebab kena tikam dari belakang kan.
Oh, saya kena tikam di belakang ustaz. Siapa tikam? Kawan baik saya. Memang biasa yang suka tikam ni kawan baik. Kawan tak berapa baik, dia bising kat luar. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ketua munafikin. Macam-macam dia rancang. Dia apa yang dia tak kata kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Uhud, dia bawa lari 70 orang pejuang ataupun pejuang 70 orang dia bawa balik. Pergi dah sampai dah, dia panas lah, takkan kau nak berperang, panas ni, panas sangat ni, panas. Lepas tu kalau silap kau mati. Jom balik 70 orang balik dengan dia. Salah satu faktor Abdullah bin Ubay bin Salul bawa lagi. Lepas tu dalam peperangan Bani Mustalaq, dia pernah mengungkap perkataan yang cukup tidak bertanggungjawab. Perkara yang didengar oleh Abdullah bin Arqam bin Al-Arqam. Dengar apa yang dia cakap. Dia cakap apa? Ketika berehat dalam peperangan itu, dia kata, sesungguhnya kencing kaldai aku lebih mulia daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jahat tak jahat perkataan dia tu. Betapa dia hasad dalam hati dia, benci dia dalam hati terhadap Rasulullah SAW. Tapi tiap kali jumpa, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la Rasulullah yashhadu innal munafiqina lakadibun. Tiap kali jumpa Rasul, Muhammad, engkau adalah Rasulullah, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah, tiada Rasulullah, engkau adalah Rasulullah kami. Allah tahu bahawa munafik ini dia berbohong. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Dulu mereka kufur, beriman, lepas tu kufur, lepas tu beriman, lepas tu kufur balik. Allah dah patrikan hati-hati mereka. Apa dia tak ungkap, macam-macam dia cakap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Bani Mustalaq juga dia merancang supaya bila sampai di Madinah, janganlah hendaknya penduduk Madinah, iaitu penduduk tempatan Madinah, membantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bantu Muhammad dan pengikut-pengikut dia. Sebab apa? Supaya biar mereka berpecah. Sebab kita bagi bantuan mereka jadi kuat. Bila kita tak bantu, nanti dia akan kata apa? Tengok, engkau ikut sangat Muhammad, ikut Muhammad jadi papa kedana, ikut Muhammad jadi susah, ikut Muhammad jadi kehidupan yang tidak elok. Nak memburukkan pengikut-pengikut, biar kita susahkan mereka, biar mereka tak ikut Muhammad. Ini semua di antara agenda rancangan dia, Abdullah bin Ubay bin Salul. Hebat macam mana pun dia mati juga. Mati kan. Kalau manusia macam ni, kita kalau fikirkan, ish, jahatnya dia ni. Kalau kita dia mati, kita pergi tak? Agak dah. Memang tak pergi je. Manusia durjana macam tu, siapa nak pergi? Biarkan dia mati, katak kat situ, tanam di tepi pokok pisang. Apa punya manusia hidup ni jahat begitu sekali, sampai ke hujung hati jahat, busuk hati. Kita punya judgement, sebab kita ni tak cukup sayang pada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mati, Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Bila dengar ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, Rasulullah SAW tidak ada di Madinah, berada di luar kawasan Madinah. Tapi berita sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar berita tu, Rasulullah balik cepat-cepat. Bila Rasulullah sampai dekat kubur, dia dah usung masuk Abdullah bin Ubay bin Salul dalam liang lahat. Dah masuk, dah ulur dah masuk, tuan-tuan. Rasulullah sampai dekat permukaan kubur. Rasulullah kata, keluarkan jasad dia. Keluarkan jasad dia. Jadi sahabat-sahabat keluarkan jasad. Rasulullah duduk di tepi kubur tu. Rasulullah kata, letakkan atas ribu aku. Allahu Akbar. Letakkan atas ribu aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila letak atas ribu, Rasulullah SAW panggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu balik pergi ambil jubah aku, abaya yang masih imam pakai kat luar tu kan, pergi ambil. Abdullah bin Ubay bin Salul pun, Sayyidina Ali pun balik pergi ambil jubah Rasulullah SAW. Bawa jubah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW balut lagi badan Abdullah bin Ubay yang sudah sedia terkapan tu, balutkan dengan jubah baginda. Kemudian Rasulullah buka mulut dia, Rasulullah ludah dalam mulut Abdullah bin Ubay bin Salul dengan berdoa, dengan berharap bahawa bila air liur Rasulullah masuk dan tubuh Abdullah bin Ubay bin Salul, diringankan azab dalam kubur.
It's all about love, sayang, cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang umat dia. Jadi kita pun melihat orang lain, seharusnya kita melihat dengan pandangan kasih sayang. Baik, kasih sayang. Dia seagama dengan saya. Dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuan-tuan lihat dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Abid. Abd, ain badal, abd, hamba. Abd plural. Minta maaf saya. Abd singular, mufrad. Abid plural. Abd hamba, abid hamba-hamba. Bila Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dengan lafaz abid, Allah Subhanahu wa taala sebut semua hamba dia, termasuk Islam tak Islam. Semua hamba dia. You all are my servant. Abid. Sebab itu Allah sebut dalam surah Qaf, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid." Dan adalah Tuhan kamu sama sekali tidak akan menzalimi mana-mana hamba dia, tak kira dia beriman atau tidak beriman. Tapi bila nak sebut yang beriman sahaja, dia tak guna abd, dia tak guna abid, dia akan guna ibad. Abid dia punya abid, dia punya singular. Ibad dia punya plural. Abid mufrad, ibad jamak. Bila Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ibadur rahman," dan adalah hamba-hamba Ar-Rahman, yang itu hanyalah diseru ataupun yang itu hanyalah untuk hamba-hamba dia yang beriman. So dalam Al-Quran kalau sebut abid, Islam tak Islam masuk. Tapi kalau sebut abid, Islam sahaja. Nampak? Jadi about kasih sayang. So dakwah kita kepada orang bukan Islam, kita bina atas kasih sayang. So kita berikan contoh yang baik, tingkah laku yang baik, budi bahasa yang baik. Dia hari jadi kita bagi hadiah, dia sambut raya kita kalau nak bagi hadiah, bagi. Tapi cari masa yang sesuai. Kita cerita juga Islam kepada mereka. Jangan pergi makan muruku, pergi makan kuih, lepas tu tosih, lepas tu tak cakap Islam. Pergi rumah kawan kita, dia beragama Islam, kita pergi raikan sebagai jiran tetangga. Kita kena cerita mengenai Islam, walaupun tak banyak, sikit. Baru ni ada budak Filipin masuk Islam. Kita kata kita dengan you tak jauh beza, Islam dengan Kristian tak jauh beza. Cuma satu aja beza, bila kata Nabi Isa itu anak Tuhan. Nabi Isa itu anak Tuhan. So kita kata Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, dia adalah di antara hamba-hamba Allah yang dipilih menjadi Rasul. Itu je, tukar je. Sekarang Allah itu Tuhan awak. So kita nak jelaskan dengan cara yang paling baik. So jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan bila kita mengajak orang masuk Islam, kita akan dapat saham sama. La'allallahu yahdiya bika rajulan khairan min humuri ni'am. Hadis sahih. Sekiranya Allah dapat beri hidayah melalui kita kepada seseorang, kita akan dapat reward lebih baik daripada seekor unta yang merah. Barangkali sekarang lebih baik daripada Rolls Royce lah, ataupun kita Maserati ke, kan, sebut pandailah, tapi tengok je lah, kan. Daripada beli kereta berjuta-juta, baik saya buat kerja dakwah. Baru ni kita buat surau dekat Sabah, kita hantar duit sikit, kita buat surau dekat Sabah. Alhamdulillah, dapat kawasan tu ramai Islam, tapi tak, ialah boleh dikatakan 70% di kampung tu Islam, tapi tak ada orang nak pergi mengajar. Makcik-makcik tu puasa kan, makcik puasa, tapi ada tembakau kat sini. So kita hantar, ambil anak-anak dia orang ni, bawa pergi belajar 3-4 bulan, lepas tu kita hantar balik.
biar dia boleh buat belajar benda-benda basic. Tuan-tuan, ada dekat Pahang dulu, kita buat program dakwah, kita ambil masuk satu kampung masuk Islam, lepas tu kita ambil 3-4 orang anak dia orang ni, kita pergi kat Perkim, kita belajar ajar dia 4 bulan, lepas tu balik